pagi, baik, kembali bersama dengan AZRA untuk jam yang terakhir 9.15 minit pagi. Dan seperti yang Azra katakan tadi, hari ini kita ada tetamu dan bersama-sama bersama-sama ke udara suaranya hari ini, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Fairuz Muhammad, pengarah MCMC Negeri Terengganu dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Negeri Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada DJ Azra. Baik, hari ini Encik Fairuz okey ya? Alhamdulillah sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, baik, alhamdulillah, kita harapkan sihat semualah dalam keadaan kita berCovid-Covid ni kan. Ya, betul. Tentu banyak cabarannya bekerja dalam keadaan COVID-19. Dan kita pun dah lama berada dalam keadaan yang ialah lebih daripada setahun ni, agak mencabar jugalah ya. Betul. Kita dalam norma baru ni kan. Memang mencabar. Memang mencabar. Mencabar bukan saja dari segi pekerjaan, tapi dari segi orang lain yang memberikan kita tekanan-tekanan. Dan hari ini perkara yang nak diberitahu oleh Encik Fairuz ni, tekanan dari segi berita palsu. Tajuk yang dibawakan hari ini oleh Encik Fairuz adalah tangani berita palsu. Jadi kita terus kepada soalan-soalannya lah. Banyak juga orang nak tahu ni cerita pasal berita palsu, apa ke benda ya, Encik Fairuz ya. Jadi kalau pandangan Encik Fairuz mengenai penyebaran berita palsu ni, terutamanya lah pasal COVID-19, dan tentunya dia berdampingan juga dengan vaksinasi sekarang ni ya, Encik Fairuz ya. Jadi kalau dalam keadaan sekarang ni, macam mana tu? Komen sikit pasal berita palsu, vaksinasi COVID-19 sepanjang tempoh sekarang ni. Ya, terima kasih DJ Azra. Pertama, terima kasih kepada Terengganu FM kerana menjemput MCMC pagi ini untuk berkongsi berkenaan dengan berita palsu. Kalau kita nak tahu, berita palsu ni adalah satu kandungan maklumat yang sengaja direka. Dia tujuan adalah untuk tujuan yang tidak baik, dan dia boleh mengelirukan pembaca dan juga boleh mengganggu ketenteraman awam. Kalau kita tengok dari segi sekarang ni, kalau kita kata dari segi vaksinasi COVID-19 ni, dia tengok penularan berita palsu berkenaan dengan vaksin ni sangat-sangat banyak, dan menyebabkan impak yang negatif kepada program vaksinasi itu sendiri. Sebab kita tengok ada pembaca ni, dia terkesan dengan berita palsu ni dan tidak tidak register dengan MySejahtera dan percaya dengan kandungan-kandungan yang ada dalam berita palsu. Ada juga yang tak hadir semasa vaksinasi itu, menyebabkan agenda kerajaan berkenaan vaksinasi ini untuk semua rakyat di Malaysia ni terganggulah. So, itu kata impak dia kepada ketenteraman awam, yang mana kalau kita tahu vaksinasi ni dia melibatkan banyak pihak, terutamanya kalau kita tengok sekarang ni pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan dan juga sukarelawan, semua yang sama-sama untuk menjayakan ni kadang tergendala disebabkan ketidakhadiran kita punya rakyat ni ke tempat vaksinasi mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Sebab tu kita harap dari segi pembaca ataupun penerima berita palsu ni, kita sebenarnya apabila kita menerima suatu cerita yang kita terima baca melalui internet ataupun yang dikongsi kerana kita ada banyak grup kan, dikongsi, kita jangan terus percaya. Kita mesti jadi sebagai seorang pembaca yang bijak dan baik, yang mana kita tentu sahkan dahulu banyak tempat-tempat yang kita boleh tentu sahkan, terutama kalau COVID ni kepada Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Dan juga kita di peringkat Kementerian Komunikasi memang melalui SKM kita ada portal sebenarnya .my, yang mana kita dalam tu banyak artikel berkenaan COVID ni yang memang sahih daripada Kementerian Kesihatan, yang kita boleh tengok, kita baca, kita boleh percaya. Kita jangan simply kita dengar, kita terima and then kita rasa benda tu betul, dan dia menyebabkan impak yang negatif kepada negara lah. Ya, itu termasuk sebahagian daripada motif jugalah orang tu memang minat ya. Sekarang ni pun penyebaran berita palsu ni pantas sebab kita guna media sosial kan. Betul. Tak sama macam zaman-zaman nenek moyang kita dulu, tak ada apa ya. Pakai burung merpati je. Okey, baik. Kalau setakat ni ada tak pasal berita palsu ni, tak kisahlah dari segi COVID-19 ataupun ada sangkut paut dengan vaksinasi dan sebagainya. Kalau dari segi MCMC dan juga paduan bersama dengan PDRM, setakat ni ada tak kertas siasatan dibuka ataupun beberapa kaedah yang dilakukan lah berkenaan dengan penyebaran berita palsu ni?
Okey, kalau ikut berkenaan dengan berita palsu ni, memang di peringkat kerajaan kita ada banyak cara yang kita laksanakan. Satunya adalah melalui pendekatan responsif. Pendekatan responsif ni maksudnya MCMC bekerjasama dengan PDRM untuk menangani berkenaan dengan penularan berita palsu. So kerajaan sebenarnya tegas dalam untuk mengambil tindakan lah kepada mana-mana pihak yang sengaja menularkan berita yang tidak benar, yang mana dia akan memberi impak yang negatif kepada negara. So kalau ikut peruntukan undang-undang yang sedia ada, dia di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998, Akta 233 dan juga Kanun Keseksaan di bawah polis, yang mana instrumen perundangan yang terguna pakai untuk mengawal perekaan penerbitan penularan kandungan berita palsu ni. So kalau kita ikut dari segi statistik sehingga 5 Julai 2021, sebanyak berkenaan dengan COVID-19 ni, sebanyak 335 kertas siasatan yang telah dibuka oleh PDRM dan MCMC. Daripada jumlah itu, sebanyak 161 masih dalam siasatan, 51 kes telah didakwa di mahkamah, 12 diberi notisi amaran. So tindakan penguatkuasaan ni diambil di bawah peruntukan Seksyen 233 dan juga Seksyen 505 Kanun Keseksaan. So kalau kita tengok kita dari segi penggunaan rangkaian yang secara tidak menyalahi undang-undang ni, kita akan ambil tindakan, sebab MCMC dan juga PDRM sentiasa bekerjasama untuk memastikan kita punya dari segi penularan berita palsu yang memberi impak yang negatif kepada negara ni diambil lah. So kita pun di peringkat MCMC dan PDRM, kita pun dah ada buat satu jawatan kuasa jenayah cyber yang ditubuhkan untuk meneraju gerak kerja yang lebih efisien lah dan strategik untuk kita menangani isu-isu berkenaan dengan berita palsu. So saya harap dari segi kita yang kita sebagai pengguna media sosial ataupun internet ni, kita terima berita, kalau kita tak pasti, kita jangan sebarkan, jangan kongsi. Kalau kita tengok berita tu, kita sebagai pengguna yang baik, kalau kita tak tengok berita tu, kita was-was, kita mungkin boleh buat laporan kepada pihak yang berkenaan. Kalau kita tengok di platform media sosial pun kita boleh adukan semula kepada platform tu, kata berita ni adalah tidak benar. Dan yang paling penting, kita jangan sebarkan berita tak pasti, sebab kita akan melanggar peraturan yang telah dinyatakan tadi dan boleh diambil tindakan. So kita tak nak ada, terutamanya lah kalau warga Terengganu ni, kita ada yang kes kita tengok nanti disebabkan menularkan berita ni. Dia pun tak pasti tapi dia sebarkan. Dia sebarkan di dalam grup WhatsApp keluarga dia dan menimbulkan impak yang negatif. Tu yang kita tak nak lah. Kita harap dari segi terutamanya penduduk Terengganu ni, kita sangat beretika dalam dalam kita menerima berita dan juga macam mana kita nak respon terhadap berita yang kita tak pasti. Okey, baik, itu keterangan bukan sekadar kita skopkan perkara itu sebagai berita palsu, tapi jika anda sebahagian daripada orang yang melakukan penyebaran berita palsu dan perkara yang tidak benar, ada tindakan khusus yang akan dilakukan yang terpaksa kita hadapi di atas perbuatan kita tu. Baik, kita berehat seketika Encik Fairuz. Lepas ni kita akan kembali bersama-sama lagi dengan Encik Fairuz untuk kita kembang lagi soalan-soalan kita berkenaan dengan tangani berita palsu. Sedia pagi. Sakit kepala abang deh, tak direstui orang tuamu.
saja nanti deh, pasti akan kubuktikan. Oh Chamber calon mertua, kurangkan uang lamarannya agar kami segera cepat menikah. Oh Chamber calon mertua, izinkan kami menikah agar kami tidak berbuat dosa. Cuma dan berdua menggunakan uang lamarannya agar kami segera menikah. Cuma dan berdua izinkanlah kami untuk segera menikah, untuk segera menikah. Oh Chamber calon mertua, kurangkan uang lamarannya agar kami segera cepat menikah. Oh Chamber calon mertua, izinkan kami menikah agar kami tidak berbuat dosa. Cuma dan berdua berikan uang lamarannya agar kami segera cepat menikah. Cuma dan berdua izinkanlah kami untuk segera menikah. Terima kasih untuk anda yang turut menonton kami menerusi live Facebook Terengganu FM. Masih bersama dengan AZRA waktu ini Encik Muhammad Fairuz. Kita nak bercakap pasal tangani berita palsu ya. Sebelum tu Encik Muhammad Fairuz ni merupakan pengarah MC Negeri Terengganu. 9.27 minit pagi. Jadi Encik Fairuz, andaikanlah kalau saya dan juga pendengar-pendengar dan juga penonton live Facebook Terengganu FM ni adalah orang awam lah. Mungkin ada juga orang lain, mungkin ada yang menonton dari kaki tangan MC sendiri. Andaikan kami adalah orang awam, bagaimana peranan kami sebagai orang awam untuk membantu pihak berkuasa seperti MC, PDRM dan sebagainya ni untuk menangani berita palsu ni? Okey, untuk sebagai saya pun sebagai pengguna juga kita semua pengguna media sosial dan juga selalu masuk dalam internet. Pertama kita kena tahulah, kita kena kepentingan kawalan kendiri. Sebab memang ada instrumen macam kita tadi dari segi penguatkuasaan, tapi yang penting adalah macam mana kita nak jadi sebagai pengguna yang beretika dan baik dan menjadi contoh kepada pengguna-pengguna yang lain. Yang penting kita kena kawal kendiri kita tahu mentaliti kita jangan macam kita kata tadi, pertama kalau kita tak pasti kita jangan kongsi. And then sekiranya kita menerima sesuatu berita yang palsu ni, kita juga boleh melaporkan kepada media platform yang berkenaan. Contoh kat Facebook kan kita boleh buat aduan kata benda ni, sebab kita tengok kadang berita palsu ni dia ada yang memang impact dia kepada individu, organisasi ataupun negara. Macam contoh yang kita tengok yang COVID ni memang kepada impact tu kepada negara lah. Disebabkan program vaksinasi kita yang ada yang terjejas disebabkan penularan berita palsu. Sebab tu kita harap dari segi kita sebagai pengguna, satu kita jadilah satu pengguna yang beretika. Dan yang kedua, kita sebenarnya kalau kita terima berita palsu, kita tentukan sahihkan dulu. Banyak platform-platform yang kita boleh tengok, macam tadi saya terangkan dekat Portal 9.my. Kalau kita tengok kalau ia berkenaan dengan kesihatan, kita boleh pergi kepada Kementerian Kesihatan punya ni, dan dekat situ pun banyak info-info yang memang sahih. Yang ketiga, kita boleh melaporkan pada penyedia platform berkenaan. Dan yang keempat, kita boleh aduan kepada pihak berkuasa lah, kepada polis ataupun kepada MC. Dan kita boleh ambil tindakan sekiranya macam yang saya terangkan tadi, sekiranya memang dilakukan kesalahan di bawah akta yang sedia ada tu, di bawah instrumen perundangan sedia ada, kita boleh ambil tindakan. Dan kita harap sebenarnya kawalan kendiri itu yang penting. Sebab
sebab kita nak jadikan masyarakat kita ni satu masyarakat yang bertanggungjawab, beretika dalam penggunaan media sosial. Yang mana kita banyakkan konten-konten yang baik, yang positif di dalam media sosial, supaya kita bila kita masuk ke media sosial, sebab kita tahu kita anak-anak kita semua kan, adik-adik kita, bila suatu baca berita palsu ni, kalau kadang intention of berita tu yang memang negatif, dan mereka yang muda-muda ni baca, dia ingat benda tu betul. So kita harap kita sebagai orang dewasa menjadi contoh kepada generasi barulah. Terutama dalam kita norma baru sekarang ni, memang kebanyakan kita dalam aktiviti pembelajaran, ekonomi, kerja dari rumah, semuanya melalui internet. Dan kita punya dari segi bahan berita ni pantas, kita memang di hujung jari je. Sebab tu kawalan kendiri tu sangat penting. Betul. Tapi sekiranya ada yang kesalahan kita tengok tu, minta kita boleh buat pengaduan di platform yang tu, ataupun terus kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Itu kita harapkan supaya terutamalah di pendengar-pendengar Terengganu FM khususnya dan rakyat Terengganu, kita jadi contoh kepada negeri-negeri lain, menjadi negeri yang terbaik dari segi penggunaan media sosial ni. Ya, baik, insya-Allah. Itu sebut pasal kawalan kendiri sangat penting. Kita kena pandai mengurus jari jemari kita untuk berkongsi benda-benda yang bermanfaat. Dan tapi masalahnya kadang-kadang orang kita ni kan, Encik Fairuz, dia ada sikap malas untuk mengkaji sesuatu penyebaran yang dilakukan. Dia tak tahu itu sebenarnya baik atau tak baik, betul ke tak betul, sahih ke tak sahih. Sikap malas itulah membuatkan benda ni lebih pantas menular dalam kalangan masyarakat kita. Menyentuh berkenaan dengan portal tadi, mungkin Encik Fairuz boleh kongsikan kepada orang ramai berkenaan dengan sejauh mana signifikan ataupun kepentingan adanya portal-portal sebegini. Okey, kita tahu macam yang DJ Azra mention tadi, mungkin sebagai kita pengguna, kita kadang tu nak cari tu kita kadang tak tahu. Sebab tu di perkara kerajaan kita, Kementerian Komunikasi kita telah menguruskan buat satu jawatan kuasa operasi pengurusan berita tidak ditentu sahih dalam talian. So yang ni kita selaraskan di antara kementerian interagensi yang berkenaan. Sebagai contoh, kalau berkenaan dengan COVID ni, kita dengan Kementerian Kesihatan lah. So di sini kita menentusahkan mana-mana berita yang ditularkan, dan di situ kita kumpulkan dan kita tunjukkan dalam portal sebenarnya.my. Sebab tu dari segi pengguna, kita boleh pergi kepada portal sebenarnya.my ni nak tengok mana-mana berita sahih dan berita yang palsu dalam tu. Ya, betul. Dalam tu sebab kita di peringkat kementerian memang kita interagensi punya sebab kita tahu segi pengguna kadang tu dia tak pasti kat mana dia nak tengok kan. So pergi saja kat portal sebenarnya.my ni, dan kita boleh dapat sama ada berita tu palsu atau tak. Kalau ikutkan kita punya statistik pun, kita daripada 2017 portal sebenarnya.my ni telah dibangunkan, sebanyak 259 juta layaran telah maksudnya dari segi sehingga 5 juta hit setiap bulan. Kalau ikut dari segi penyaluran berita tu, kita tengok sebab 13,914 penyaluran maklumat daripada orang awam kita terima. Dari situ kita tentusahkan dengan kementerian yang berkenaan. So kalau ikut purata ni sebanyak 271 maklumat setiap bulan yang kita terima, dan kita dengan kementerian-kementerian lain untuk tentu sahkan berita ni. Sebab tu dari segi pengguna, kita pergi saja kepada portal kita yang sebenarnya.my ni pun kita boleh download melalui App Store ataupun Apple Store, dan kita boleh jadikan salah satu kita punya apps yang paling penting dalam kita punya handphone. Saya harap semua yang pengguna media sosial, sebab kadang-kadang kita tak pasti berita tu kan. Daripada kita sebarkan dan melakukan kesalahan dan boleh diambil tindakan, baik kita pergi dulu ke portal sebenarnya.my dan cek. Itulah cara yang kita kata untuk kita pengguna orang awam ni lah. Baik, itu penerangan yang baik daripada Encik Fairuz. Dia macam ginilah, kalau dalam kalangan makcik semua kalau nak faham, portal ini menjadi sebahagian orang Terengganu kata wakah lubuk ataupun hub, wakah utama untuk kita rujuk semua duduk situ dulu. Okey. Baik,
Dan menarik berkenaan dengan sebenarnya Dok Mai ni menjadi sebahagian portal, ada satu-satunya, mungkin banyak saluran, tapi ini adalah satu benda yang ditumpukan untuk kita mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Ya, sebenarnya Dok Mai, jadi jangan lupa kepada anda semua, gunalah portal ini sebaik mungkin sebelum anda menyebarkan berita yang tidak sahih ya. Baik, kita berehat seketika, selepas ni kita akan kembali untuk kita bercakap lebih lagi dan mungkin jadi intipati yang terakhir perbualan kita bersama dengan Encik Fairuz hari ini. Ceria pagi Terengganu FM. Aku cinta padamu sayang, jangan tinggalkan aku seorang. Jangan hatiku rindu. Bila rindu datang menyerang, jiwa rasa jadi tak tenang. Sungguh tajam menusuk kalbu. Aduh, tak sanggup aku kehilangan gadis seperti kamu. Kau telah dijadikan Tuhan, cantik baik kau memang ayu. Sayangku sakitnya tak mampu aku tanggung. Inilah namanya rindu setajam rindu. Aku cinta padamu sayang, jangan tinggalkan aku seorang. Jangan hatiku rindu. Bila rindu datang menyerang, jiwa rasa jadi tak tenang. Sungguh tajam menusuk kalbu sayang. Kenangan oh Dewi, kenangannya ku simpan, masih lagi dalam ingatan. Sebutkan saja apa yang kau impikan, apapun bisa ku berikan. Kemana kau bawa diri, lari-lari coba kau lari, takkan ku biar kau menyendiri. Sudah ku bilang ku rindu, dirimu saja yang ku mau. Sayang marilah kembali kepadaku. Janganlah kau biarkan diriku begini, tak sanggup lagi ku menahan rindu ini. Kerana kau apapun bisa ku redai, selagi nyawa dan jasad aku masih di sini. Aku cinta padamu sayang, jangan tinggalkan aku seorang. Jangan hatiku rindu. Bila rindu datang menyerang, jiwa rasa jadi tak tenang. Sungguh tajam menusuk kalbu. Aduh, tak sanggup aku kehilangan gadis seperti kamu. Kau telah dijadikan Tuhan, cantik baik kau memang ayu. Sayangku sakitnya tak mampu aku tanggung. Inilah namanya rindu setajam rindu. Aku cinta padamu sayang, jangan tinggalkan aku seorang. Jangan hatiku rindu. Bila rindu datang menyerang, jiwa rasa jadi tak tenang. Sungguh tajam menusuk kalbu sayang. Tangani berita palsu. Ini adalah satu perkara yang baiklah, topik yang baik untuk kita huraikan bersama-sama dengan Cik Fairuz hari ini. Dan sebelum kita akhiri perbualan kita, dah masa pun tak banyak lagi ni. Ini adalah satu benda yang baik Cik Fairuz datang untuk berkongsikan kepada kita semua. Menyentuh berkenaan dengan kebebasan yang ada dalam kalangan masyarakat. Kebebasan bersuara itu benda yang biasalah kan, terutamanya berada di Malaysia ni. Orang semua bebas bersuara, bebas bercakap, bebas mengutarakan idea-idea dan pandangan masing-masing. Tapi berkenaan dengan penyebaran sesuatu berita ni, macam mana pandangan Cik Fairuz? Adakah kebebasan itu menjadikan intipati ataupun sebab penyebaran berita palsu ni jadi makin meruncing dan sebagainya? Komen sikit Cik Fairuz. Okey, untuk memang di bawah kita sebagai negara memang kita bagi kebebasan kepada semua, tapi kita kena tahu sebagai pengguna yang bijak, kebebasan tu bukanlah kebebasan yang mutlak. Dia ada undang-undang yang sedia ada, undang-undang yang di yang fizikal itu dia terpakai juga di alam maya. So maksudnya kalau kita lakukan sebarang kesalahan di alam maya seperti kita lakukan di luar. Sebab tu sebagai pengguna yang beretika dan bijak, kita kena tahu kalau kita melanggari sebarang perundangan yang sedia ada, kita boleh diambil tindakan. Sebab tu macam saya katakan tadi, yang penting kita kena ada kawalan kendiri dan kita kena tahu macam mana kita nak bereact
kalau kita terima sebarang berita yang kita tak pasti. Sama ada berita tu benar atau tak kita tak pasti, dan kita check dulu. Ya. Kita bukan kata kalau berita tu diviralkan, berita tu benar. Kadang banyak berita palsu ni yang diviralkan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang yang create the content untuk berita palsu ni, tujuan dia adalah tujuan untuk mengganggu ketenteraman dan tujuan yang tidak baik. Sama ada kepada organisasi ataupun negara ataupun kepada pemimpin. Sebab tu kita sebagai pengguna yang bijak dan baik, kita kena tahu macam mana kita nak bawa diri kita dalam alam sosial ni. Dan kalau yang penting, kalau kita tak pasti, jangan kongsi. Kalau kita tak tahu, kita boleh check dekat portal seminar.my. Dan kita jadi pengguna yang bijak lah, supaya kita mewujudkan satu suasana, satu masyarakat yang saling ingat mengikat. Maksudnya kita jaga kita. Sekarang ni bukan kita jaga kita, ni bukan pasal dekat luar ni COVID. Dalam alam maya pun kita kena sentiasa jaga, pasal impact dia yang kepada negara ni sangat besar kalau berita palsu. Dia menyebabkan impact yang kepada ekonomi, keselamatan, ketenteraman awam, yang mana boleh mengganggu gugat kestabilan negara. Sebab tu kita berharap khususnya pendengar dan penduduk di Terengganu ni, kita sentiasa beringat yang mana undang-undang sedia ada tu memang wujud walaupun di alam maya. Kita simply dia mudah kan, kita nak forward kan, tekan je, klik-klik jadi. Tapi kadang klik-klik kita kena tangkap. Itu kena beringat lah. 5 saat buat, tapi takut nanti berhari-hari kita menanggung susahnya. Betul lah. Nak buat tu senang ya. 5 saat saja dah tersebar perkara-perkara yang kita nak sampaikan. Baik, saya kira itu adalah penutup kepada perbincangan kita hari ini. Dan saya andaikan portal yang disebutkan oleh Encik Fairuz tadi adalah tumpukan pada satu tempat saja untuk mendapatkan maklumat ya. Bukan sebab apa, kita takut nanti ada juga orang lain yang mengada-ngadakan portal yang tidak sepatutnya. Jadi perkara yang dikongsikan oleh Encik Fairuz hari ini menjadi titik tolak kepada kita untuk melakukan penapisan yang terbaik sebelum kita menyampaikan sesuatu berita yang kita terima ataupun berita yang kita buat dan kita nak sampaikan tu. Berhati-hati sebelum terkena. Baik, akhir katalah hari ini Encik Fairuz kepada orang ramai yang mendengarkan hari ini, kepada mereka yang menonton menerusi live Facebook, mungkin ada pesanan terakhir lah berkenaan dengan tangani berita palsu. Silakan. Okey, terima kasih DJ Azra dan dengan FM. So kita MCMC berharap pengguna semua menjadi contoh dan kepada semua pengguna yang lain, sebab kita menggunakan media sosial ni dengan baik dan beretika. So saya harap kita semua, kalau kita tidak pasti jangan kongsi, dan kita perlu beringat undang-undang tu memang sedia ada dan tindakan boleh diambil. So saya harap kita semua kita jaga kita lah dalam keadaan sekarang ni, dan kita harap, kita tahu ramai yang terkesan dalam norma baru ni, dan kita patutnya bersama-sama menangani penularan berita palsu ni, sebab impak yang tidak baik kepada negara. Baik. Itu saya kira macam, ialah kita memang diberikan kebebasan untuk bersuara, mengutarakan idea-idea dan pandangan masing-masing, tapi tetap ada undang-undang yang digariskan supaya sesuatu yang kita tularkan itu ada batas-batasnya ya. Baik, terima kasih Encik Fairuz kerana sudi bersama dengan kami hari ini, dan kita harapkan Encik Fairuz dan seluruh isi keluarga kaki tangan dari MCMC Terengganu sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sihat, dan akan kembali dalam keadaan yang normal seperti dulu, insya-Allah seberapa segera kita semua lindung diri, lindung semua bersama-sama ya. Terima kasih sekali lagi Encik Fairuz. Terima kasih juga DJ Azra dan Terengganu FM kerana menyambut kami. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.